Hai guys, bertemu lagi kita pada video saya kali ini. Dan pada kali ini, saya ingin memaparkan sebuah tempat peranginan iaitu Tasik Biru yang amat popular di sebuah daerah iaitu daerah Bau di Kuching, Sarawak. Namun, mungkin ramai yang masih tidak tahu lagi tentang kisah dan sejarah di sebalik kejadian Tasik Biru ini. Untuk mengetahui sejauh mana kisahnya, jom ikuti paparan video saya. Tapi sebelum tu, bagi yang masih belum menekan tombol like dan subscribe, sila tekan dahulu supaya anda tidak ketinggalan dengan kisah dan perjalanan video-video saya yang akan datang. Baiklah, tanpa membuang masa, untuk pengetahuan korang, Tasik Biru merupakan sebuah tasik yang terletak di daerah Bau, iaitu kira-kira 35 km daripada Bandaraya Kuching, Sarawak. Sejarah Tasik Biru adalah sebuah tasik buatan manusia atau bekas lombong hasil daripada kesan pelombongan emas yang diusahakan oleh pelombong berbangsa Cina pada awal abad ke-19. Nama asal Tasik Biru ialah Tai Parit yang berasal dari bahasa Cina berketurunan Hakka yang membawa maksud parit besar dan menyimpan emas yang paling cantik serta berkualiti di dunia. Pelombongan di tasik ini kemudiannya diambil alih oleh Borneo Company Limited di bawah nama Tai Parit Gold Mine dari tahun 1898 sehingga 1921. Sebelum penutupan lombong Tai Parit, J.S. Geikie iaitu salah seorang daripada ahli geologi di syarikat Borneo Limited menganggarkan bahawa jumlah batuan emas yang masih terdapat di bawah Tai Parit ialah sebanyak 28,000 tan iaitu 7,700 ounce emas. Penutupan Tai Parit sebagai sebuah lombong emas adalah disebabkan oleh galian lombong tersebut yang telah mencecah kedalaman 200 kaki ke bawah dan telah menyebabkan saluran air bawah tanah pecah serta ditenggelami air. Pada ketika itu, telah berlakunya pemendapan di beberapa buah tempat di kawasan Bau, termasuklah tapak lama sekolah rendah kebangsaan Bau yang disebabkan oleh pelombongan semula di tasik ini. Akibat daripada pemendapan itu, penduduk di sini marah lalu membantah kerja-kerja melombong semula. Setelah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan, akhirnya pada tahun 1998, air diisikan semula ke dalam tasik ini dan kerja-kerja melombong dengan rasminya ditutup. Berikutan itu, pemendapan berhenti dengan serta-merta. Bekas lombong Tasik Biru juga pernah banjir pada tahun 1921 dan semenjak dari peristiwa tersebut, terdapat banyak kisah yang timbul serta mengaitkan tasik ini dengan pelbagai mitos dan misteri. Pada 21 April 2001, Tasik Biru telah dibuka semula kepada orang awam sebagai lokasi pelancongan. Laporan akhbar pada tahun 1979 pernah mengeluarkan kisah tragedi mengenai sebuah bas yang terjunam ke dalam Tasik Biru, yang mana ianya merupakan sebuah bas milik Bau Transport Company dengan penumpang seramai 67 orang terjunam ke dalam Tasik Biru pada 7 Jun 1979 pada sekitar jam 12.50 tengah hari dan telah mengorbankan 28 orang pelajar serta seorang guru pelatih akibat lemas. Hanya 37 orang pelajar serta pemandu dan seorang konduktor sahaja yang telah terselamat daripada peristiwa tersebut. Dengan terjadinya perkara sebegini, orang tempatan juga mempercayai mitosnya bahawa insiden ini terjadi adalah disebabkan Raja Tanah memerlukan seorang manusia setiap 2 tahun untuk menjadi pengawalnya. Mengikut cerita dongeng penduduk tempatan juga, tasik ini dikatakan menjadi habitat kura-kura emas yang menyebabkan ia menjadi tumpuan ramai. Selain itu, menurut cerita mitosnya juga, dikatakan Tasik Biru ini telah dikaitkan dengan misteri kemunculan 3 ekor raksasa pada sekitar tahun 1988 yang dikatakan berukuran 3 meter panjang sedang berenang di bawah permukaan tasik dan mengakibatkan pemandangan tasik ini menjadi suram serta menyeramkan. Walau bagaimanapun, keindahan tasik ini telah membuatkan penyair Kemalah atau Ahmad Kamal Abdullah mengabadikannya dalam sajak 21 baris bertajuk Tasik Biru. Sajak beliau menjadi sebahagian daripada teks mata pelajaran sastra bagi penuntut tingkatan 1. Kini, Tasik Biru yang memiliki kedalaman 91 meter dan meliputi keluasan kira-kira 6 hektar telah pun dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai lokasi pelancongan di daerah Bau.
dengan dilengkapi pelbagai kemudahan asas seperti tempat letak kereta, tanda sawam dan gerai makanan dan minuman. Kerajaan negeri juga telah menaik taraf prasarana kawasan tapak pesta Tasik Biru iaitu bermula pada 8 Ogos 2019 dan siap pada 7 Oktober 2019. Kemudahan seperti gelanggang bola keranjang dan astaka turut disediakan untuk memudahkan penduduk setempat menggunakan kemudahan yang ada. Selain itu, terdapat pelbagai kemudahan lain seperti taman permainan kanak-kanak, outdoor gym, lorong siar kaki, bangku taman, pondok rehat atau gazebo, ruangan terbuka pelbagai guna dan platform terapung. Tasik Biru juga mampu menggamit pelancong untuk singgah sebentar bagi menikmati pemandangan dan udara segar serta melihat sendiri tasik buatan manusia yang kebiru-biruan itu sambil merenungi sejenak sejarah yang tersirat di dalam. Mengikut laporan daripada sumber paparan Sarawak Update, Tasik Biru juga turut dipromosikan melalui penganjuran Pesta Tasik Biru yang diadakan setiap tahun dengan pelbagai aktiviti termasuklah lumba rakit dan perahu kawalan jauh serta banyak lagi. Walaupun tasik ini menyimpan pelbagai kisah misteri, namun langkah kerajaan negeri menaik taraf ia sebagai kawasan riadah bagi menggamit kedatangan pengunjung dapat melenyapkan kebimbangan orang ramai mengenai kejadian yang pernah berlaku di sini.